Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara Zack Zul? Doa saya anda sihat walafiat. Pada teman-teman yang balik dari perantauan, mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Apa khabar Puan Siti Arfah, saudara Zack Zul, saudara Mustafa Ilyas, Moda Mods, saudara Dinho, Ikram Colin, saudara Nazar, Puan Kalsum 89, Syuhibul, saudara Mustafa Ilyas, saudara Syah Ibrahim, saudara Zamari LC. Terima kasih hadir sahabat malam bersama menemani saya, saudara Muhammad Yusof, saudara Mak Nazari Syafi'i. Waalaikumsalam. Syahibul A'la. Kelapa Emas, ada Kelapa Emas ya, saudara Syukur Jamil, saudara Yusuf Awang. Itu juga saudara Rosli Misyah, saudara Dinhu, Joka Karim, saudara Abiki, Podin, Abiki, Muhammad Zulkifli, Puan Syarifah Hafifah. Hujan lebat katanya dekat Pasir Gudang. Puan Syarifah Hafifah dari Johor, saudara Azli, saudara Muhammad Sobri Ismail. Apa khabar Rusni Kurungot daripada Sarawak, Muhammad Ahmad Fazli ya, saudara Puan Hamidah Kamat, saudara Richard Bakri. Terima kasih saudara Zaini Castello dari Tanjung Karang. Apa khabar saudara? Warung Kurap, saudara Colin Osman, Haji Azhar belum mana. Apa khabar Tuan Haji? Moga sehat walafiat. Saudara Abu Nem, saudara Ahmad Albub, Abu Nem, salam perjuangan. Begitu juga Raja Kamal, Raja Bazian dari Sungai Petani. Apa khabar Tuan Anitku? Mudah-mudahan Sungai Petani dah siap lah ke hujan kot ya. Saudara Winbuh, Nagasaki Melayu, selamat malam katanya. Muhammad Johari, Assalamualaikum. Ya, saudara Abu Nem, saudara Muhammad Mazlak bagaimana? Fuzamuddin Hazamuddin, Muhammad Asri Dir dari Kuantan Pahang, Akmal Noh, Muhammad Ahmad Fazil dari Kuala Nerus, Muhammad Ahmad Fazli dari Kuala Nerus, Salam Madani katanya. Saudara Ramidin Ramli, saudara Abu Hassan, Din Mun, Puan Hamidah Kamat, Rubidin, apa khabar Bi? Samsul Zaiful, saudara Adilocun, saudara Puan Lia, saudara Muhammad, Iron Man pun ada juga saudara Salahuddin Nila, Dinho. Tenom pun hujan ya. Sebab saya kata Sabah ni Tenom daripada pukul 5 tadi, daripada pukul 5 petang tadi saudara ya. Hujan di Tenom ya, saudara Madam K, saudara Bro Aziz, gitu juga dengan saudara Ibjah ya, saudara Abdul Rahman. Semoga Allah melindungi kita semua dalam rahmat katanya. Saudara Muhammad Kamal Abu Samah, Waalaikumsalam. Azam Azmi, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut Terengganu, saudara Kamal Amah, saudara Salina Azrul Jalil, apa khabar saudara? Saudara Kamisan Dahlan. Begitu juga Majid Ahmad, Syamsul Zaiful dari Ampang saudara. Saudara Muhammad Zamri, Brother Aziz, Duan Iman Castello, Cik Nurlia saudara. Dah diganggu pula ni tiba-tiba. Adi Warna, Cik Long, Cik Nurlia. Yang saya harapkan saudara, ada 3 line ataupun 3 channel yang saya buka. Harap saudara bolehlah subscribe mana-mana. Yang pentingnya selalu saya katakan, jangan lupa subscribe dan share dan like saudara. Itu saja saya minta daripada anda. Bila saya lihat naik like, share dan subscribe, saudara Muhammad Zamri, itulah memberi kebahagiaan pada saya, memberi kekuatan untuk saya meneruskan perjuangan ini ya. Saudara Puan Hasanah, Mikomo, Yaya Armin, begitu juga Abdul Malik, Umi Kasum, Jack Jimmy, Muhammad Ahmad dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saudara Faris Atan saya mohon maaf kalau tak sempat menyebut nama saudara, sebab banyak persoalan yang perlu kita santuni hari ini saudara. Dan saya mengharapkan agar anda kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat, tiada halangan. Besok kita nak memulakan penghidupan untuk meneruskan pekerjaan. Teruskanlah saudara mencari rezeki yang halal untuk menjaga demi lestari keluarga kita saudara. Baik. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Januari. Ia merupakan hari yang ke-1042. Dah 1042 hari
COVID-19 melanda di negara kita. Jadi bila laporan saya terima daripada saudara Jamil Idris agak menggembirakan sedikit saudara. Itu untuk semalam. Di mana jangkitannya nampaknya susut begitu banyak sekali. Kemarin jangkitan COVID-19 ni saudara adalah 309 warga kita dijangkiti oleh COVID. Dan semalam 142 saja. Alhamdulillah. Bagaimanapun ia menjadikan jangkitan jumlah jangkitannya sudah pun mencecah 5,34,972 warga kita yang dijengah oleh virus corona selama 1042 hari dah saudara. Alhamdulillah semalam juga tiada berita kematian. Jadi angka kematian kekal pada jumlah 36,923 saudara. Dan saya juga gembira saudara. Memang nampaknya ada 5 negeri meningkat seperti Kelantan, tapi peningkatannya tak banyak. Macam di Kelantan daripada 1 dia naik 2 saja jangkitan. Pahang daripada 1 juga naik 3 jangkitan. Melaka ada sedikit peningkatannya daripada 9 kepada 10. Putrajaya juga saya melihat kekal 7 daripada 5 naik 7 jangkitan. Dan Perlis daripada Sifar kemarin semalam naik 1. Dan inilah saudara, pertama kali sejak COVID melanda negara kita ini, semua negeri cuma ada 2 angka saja jangkitannya. Tak lebih daripada 100, semua 2 angka saja. Macam Selangor misalnya, dia susut kepada 53 jangkitan. Wilayah Persekutuan 27 jangkitan, Negeri Sembilan 10 saja jangkitan, dan Melaka 10 jangkitan. Sementara itu kita bersyukur kerana Labuan juga Sifar. Artinya tak ada negeri yang mengatasi 100 dan angkanya cuma 2 angka. Angka yang kecil, bukan angka besar. Sebab itu saya katakan saudara, berusahalah kita ada ruang untuk memutuskan jaringan ini. Jadi pastikan kalau anda keluar rumah, balik dari rumah, bersihkan diri dan kita jaga keluarga kita. Itu saja yang dapat kita lakukan saudara. InsyaAllah jaga kebersihan. Dan besok anda bekerja, kalau yang naik kenderaan awam, pastikan anda memakai pelitup muka. Naik bas, teksi, Grab dan sebagainya. Itu juga kalau yang tinggal di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur, Lembah Kelang, yang menaiki kereta api ataupun LRT ataupun MRT, pastikan anda memakai pelitup muka. Itu sajalah saudara, supaya virus corona ini dapat kita putuskan jangkitannya saudara. Terima kasih. Kain buruk. Kain buruk. Saya bila sebut nama Kain Buruk tu saya teringat lagu Siti Payung, kain buruk berikan kami untuk menyapu si air mata. Aduh sedihnya saudara. Baik saudara. Jadi usai laporan COVID-19, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Jamil Idris bersama-sama dengan saudara Rio yang tidak henti-henti saban hari menghantar kiriman memberitahu pada kita kedudukan COVID-19. Alhamdulillah, berita hari ini agak menggembirakan kita sedikit. Mudah-mudahan jangkitan itu kekal dengan 2 angka saudara. Jadi usaha kehidupan mesti diteruskan. Jadi bagi saya ruang ini itu dalam segmen e-commerce. Teman-teman yang mempunyai produk ataupun bahan untuk diwawarkan, silalah hubungi Al-Azhar untuk membolehkan saya mewawarkan produk saya. Hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar berniaga setangir bakur seperti kemian dibakar, harum semerbak rumah kita. Ingat saya, rumah yang harum itulah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga berniaga minyak wangi daripada tanah Arab. Bukan minyak atas saudara, minyak wangi parfum. Bila kita spray memang sedap dan boleh dibawa semayang saudara, tidak mempunyai alkohol. Baik saudara, kalau anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Produk Siti Farehah hanyalah dendeng manis Siti Farehah, memang sedap saudara. Sesuai kalau musim-musim hujan ni, makan dengan porridge amat menyelerakan. Kalau makan dengan roti pun sedap. Jadi lauk pun boleh juga saudara. Musim-musim harga barang mahal ni saudara, eloklah kita makan sikit lauk. Jadi kita makanlah dendeng manis Siti Farehah. Harganya masih dikekalkan dengan harga lama.
Kalau anda yang tinggal di Lembah Kelang, mau mendapat bekalan buah-buahan yang manis, grade A, harga lebih murah daripada pasar, hubungi Syauqi di talian 0123575703. InsyaAllah buah-buahan tersebut akan terus dihantar ke rumah anda. Akhir sekali, tentulah makanan yang menjadi kegemaran saya, iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Memang sedap, saudara. Rasanya rangup, manis, ada sedikit kepedas-pedasan, mengasyikkan bila kita makan. Harga pun murah, tak mahal mana. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itu saudara, e-commerce kita. Terima kasih atas perhatian anda, dan saya juga mengharapkan teman-teman yang berniaga maju jaya perniagaan mereka. Ya, saudara Nidi, begitu juga saudara Mak Saad, saudara Mimah Test Kitchen, Ismail Jaiz, saudara Marzuki Saad, saudara Fazilah Awang, Nur Aini, Abdul Rahman bin Abdullah dari Johor Bahru, saudara Daud Mezebul, Marzuki Saad, Muhammad Zain, saudara Mendan katanya, salam perjuangan. Terima kasih abang. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan saudara. Ini kiriman teman saya saudara, Tuan Haji Abdul Aziz Talib dari Johor. Dia mengatakan kiriman pada saya. Saya rasa ini elok kita hayati tulisan beliau. Katanya bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah yang di luar keperluan, iaitu yang sudah cukup untuk keperluan diri kita. Maka mulakanlah pemberian itu untuk orang yang menjadi tanggunganmu. Pastikan sedekah itu untuk orang yang menjadi tanggunganmu itu terlebih dahulu. Ini hadis riwayat Bukhari. Statusnya hadis sahih. Artinya, saudara, amalan bersedekah atau pemberian kepada orang lain adalah amalan mulia dan yang dituntut kepada setiap muslimin. Antara perkara yang membawa kebahagiaan dalam keluarga adalah saling melaksanakan tanggungjawab. Satu daripada tanggungjawab sebagai ketua keluarga ialah menyediakan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pemberian kepada ahli keluarga itu juga boleh dianggap sebagai merupakan sedekah. Bersedekah atau pemberian yang sebaiknya adalah selepas menyempurnakan hak dan tanggungjawab keluarga. Kerana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219, maksudnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Jadi kalau kita bersedekah tu, kalau kita dah tak ada, nak buat macam mana saudara? Bersedekah tu hanya bila kita mempunyai kelebihan. Sedekah atau pemberian pada keluarga itu lebih dahulu diutamakan kerana ganjarannya lebih besar berbanding sedekah kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sedekahmu pada orang-orang miskin bernilai 1 sedekah, sedangkan sedekahmu pada kerabatmu bernilai 2. Itu sedekah dan menyambung silaturahim. Ini adalah Musnad Ahmad hadis ini. Ini hadis sanad, isnad hasan. Oleh itu saudara, mulakanlah pemberian kepada ahli keluarga terlebih dahulu, termasuk ibu bapa serta kaum kerabat yang terdekat. Lebih-lebih lagi apabila kita mengetahui ada ahli keluarga kita yang terkesan oleh ekonomi mereka mutakhir ini. Ingat saudara, negara kita pasti ada rahmahnya, dan ummah pasti akan sejahtera. Terima kasih sahabat saya Tuan Haji Abdul Aziz Talib yang mengirim kiriman dari Johor pada saya saudara. Baik, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman Datuk Sri Said Ali. Kata Datuk Sri Said Ali, jangan sesekali bebankan kehidupan anda dengan sifat kepura-puraan serta merendahkan orang lain, dan jangan sesekali beranggapan itu hanya perkara kecil kerana dosanya amat besar di sisi Allah. Jadi saudara, jangan kita banyak berpura-pura dan kita merendahkan orang lain, mengata, mengeji dan sebagainya, kerana dosanya amat besar di sisi Allah. Ingat saudara, terima kasih Datuk Said Ali atas kiriman Mutiara Kata yang saya rasakan elok kita jadikan pedoman bersama. Kita kutiplah, kita culiplah semua kenyataan-kenyataan tersebut, jadikan sebagai sebahagian daripada pedoman kehidupan kita saudara. Baik.
Saya lain tak ada. Saya tetap menegur pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, andainya pemimpin membelanjakan wang negara tanpa had, maka negara boleh muflis. Itu saja ingatan saya. Hari ini kita sudah pun masuk genap 50 hari. Dia setengah dalam perjalanan saudara. Kita katakan 100 hari. Hari ini adalah hari yang ke-50. Wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat menangani derita rakyat. Tinggal lagi 50 hari je lagi saya. Kita nak tengok apa yang telah dilakukan, apa yang berjaya dilakukan, apa yang berjaya dilaksanakan untuk menangani derita rakyat. Ini hasrat, impian yang bawa Perdana Menteri. Hari ini yang bawa Perdana Menteri berada di negara Brunei Darussalam dalam rangka lawatan selama 2 hari. Petang tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun berada di Brunei Darussalam dalam rangka lawatan. Mudah-mudahan adalah sesuatu yang lebih baik untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh dari Brunei untuk seluruh rakyat kita saudara. Dan hari ini juga masuk, sudah tinggal lagi 57 hari kita menanti lembayan Ramadan. Tinggal 57 hari lagi saudara. Jadi teman-teman bersiap sedialah. Kaum ibu, bapa-bapa bersiap sedia. Kalau ada wang tu simpan-simpan sedikit. Sebab selepas bulan puasa tentulah akan ada hari raya Aidilfitri. Memerlukan kos yang tinggi juga saudara. Bicara kita malam ini lucu sedikit sebab saya terima kiriman kawan-kawan saya. Dia kata bila sekali serban tersangkut. Sekali serban tersangkut, apa jadi? Sabar dulu saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazir sebelum saya mengulas bila sekali serban tersangkut. Terima kasih Pak Nazir, jauh dari Perlis menghantar kiriman pantun untuk berkongsi kita bersama. Kata Pak Nazir, Kak Zizan isteri Bang Jamal mengidam laksa, kandungannya syarat. Pastikan mizan memberat amal, bukan dosa ditimbang berat. Tambahnya lagi, nasi kanji si roti canai sarapan dibelanja oleh Pak Tapa. Sumpah janji mesti ditunai, bukan sengaja dibuat lupa. Ini Pak Nazir mengingatkan pimpinan negara. Waktu berkempen dulu, ada berjanji dan sebagainya. Jangan lupa. Jangan lupa pada janji. Jangan buat-buat lupa pula saudara. Saya sebelum saya meneruskan pencerahan, sekali lagi saya mengingatkan pada teman-teman yang menyunting semua live saya ini dan dimasukkan dalam apa channel pun. Saya tidak marah, saya izinkan, tetapi anda harus bertanggungjawab kalau suntingan anda itu tidak sampai pada maksudnya dan boleh mendatangkan masalah. Kalau itu berlaku, saya tak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan kata-kata yang anda kirim dalam buku muka ini saudara. Terpulang pada anda, asalkan saya mohon janganlah kita melanggar ketetapan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita ada hidup dan ada peraturan. Kena ingat, pencerahan saya adalah pencerahan politik yang matlamatnya adalah untuk memberi informasi. Kalaupun ada komen-komen daripada saya, kita mesti memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya saudara. InsyaAllah. Dan kalau anda mau menyantuni atau berbual sama-sama kawan, saudara Muhammad Syukri, tak nampak lagi wow factor daripada kerajaan PMX ni katanya. Hanya retorik semata-mata. Sabar saudara. InsyaAllah saya akan mengulas sekali serban tersangkut ni. Saudara. Dan kita mengharapkan bahawa kalau anda menghantar kiriman, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Saudara Jeff Kazim katanya insyaAllah pasti rezeki Datuk Anwar Ibrahim dipermudahkan di bumi Brunei. Bagi saya mengharapkan agar warga menggunakan bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Itu paling penting saudara. Baik. Hari ini sebenarnya saudara, saya juga ingin menyatakan bahawa cuaca memang tidak menentu. Tiba-tiba saya waktu malam rasa sejuk. Terasa macam saya berada di kota London, macam berada di luar negeri. Mandi pun, air pun kita mandi terasa macam air batu, sejuknya. Sebab tu saya terpaksa pakai jaket malam ni untuk mengelak kesejukan yang terlampau. Tak buka bini kipas angin nanti
panas pula, berkuap. Tapi bila buka rasa sejuk sangat. Jadi kepada warga seperti saya ini, berhati-hati. Kalau malam, pastikan bila anda tidur, pastikan anda tutup kaki anda, selimut kaki, atau kalau boleh pakailah sarung kaki. Kerana ini boleh mengundang kaki krem. Bila krem ataupun kejutan pada kaki anda, bila bangun kita boleh jatuh. Orang tua, usia yang warga emas lah saya. Tapi warga mana pun saya nak pesan bahawa pagi-pagi memang air kadang-kadang tak sampai hati nak mandi rasanya. Tapi terpaksa mandi juga saya. Tak tahulah saya itu kalau kita mandi air paip bagaimana teman-teman kita di kampung. Kalau mereka mandi air perigi bertambahlah lagi. Memang sejuk, menggigil rasanya, punya sejuk saya. Dan saya dapati bahawa yang tak ada negara kita cuma tak ada salji. Tapi di negara Arab dah ada salji. Tak tahulah apa nak jadi. Pada dunia sekarang ni dah semakin tua. Sebab itu kita harus berhati-hati. Saya menerima kiriman bahawa di Kota Tinggi Johor sudah pun ada laporan berlakunya banjir. Semalam saya dah mengingatkan bahawa besar kemungkinan boleh mengundang banjir, hujan lebat dan sebagainya. Jadi banjir kilat di jalan utama di Kota Tinggi, saya statusnya jalan bagaimanapun masih dibuka kerana air pada ketinggian 0.16 meter. Tak tinggi mana. Tapi kalau berterusan lagi hujan, boleh jadi mengundang banjir yang lebih tinggi lagi. Sebagaimanapun, pemantauan awal telah pun dilakukan apabila Pak Berkuasa telah pun memasang papan tanda amaran lalu lintas yang telah pun dipasang di sekitar jalan utama di Kota Tinggi saudara. Bagaimanapun, kesan daripada hujan lebat yang berterusan sejak kemarin menyebabkan seramai 221 warga daripada 59 keluarga ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara di Segamat setakat jam 1 tengah hari tadi saudara. Menurut jurucakap bencana daerah, 3 PPS yang dibuka adalah di Dewan Serbaguna Pekan Air Panas, iaitu 104 mangsa daripada 26 keluarga. Dewan Serbaguna Kampung Sungai Gatum melibatkan 59 mangsa daripada 14 keluarga, dan Dewan Serbaguna Kampung Paya Merah seramai 68 mangsa daripada 19 keluarga. Sekolah dah tak boleh nak digunakan sebab besok anak-anak kita sudah pun mula ke sekolah. Sebab itu beliau menasihatkan agar mangsa banjir supaya segera berpindah ke PPS. Sebaik saja arahan diberikan bagi memastikan semua punca bekalan elektrik juga hendaklah ditutup di rumah anda. Jangan berlaku renjatan dan sebagainya saudara. Di Keluang, kampung Melayu yang terletak di pinggir Sungai Mengkibul dan berhampiran pusat bandar, memang seringkali dilanda banjir. Setiap kali hujan lebat berterusan akan ada banjir. Kerana salah seorang yang ditemui iaitu saudara Encik Sulastri Kasiman. Dia kata hujan lebat sejam saja sudah cukup membuatkan kawasan perumahan penduduk dinaiki air. Ini berpunca daripada saluran ataupun saliran longkang yang tidak sempurna. Kita mengharapkan agar pimpinan di pejabat daerah Keluang saudara dapat berusahalah untuk memperbaiki sistem peparitan. Kerana banjir kilat ni untuk tahun ini dah 5 kali dah ni. Ini katanya hari yang kelima. Bukan hari kelima kali berlakunya banjir kilat di kawasan Bandar Keluang. Kerana hujan berterusan yang tak berhenti. Jadi beliau yang menjadi meniaga lauk pauk pun seriau juga. Takut orang tak datang beli, rugi pula. Jadi hujan lebat yang berterusan melebih sehari menyebabkan seramai 26 mangsa daripada 9 keluarga telah pun ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Keluang. Menurut pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana daerah Keluang dan juga pegawai daerah Keluang Jamaluddin Abdul Hamid berkata, PPS dibuka di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJK Ping Meng dan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perdana. Artinya besok sekolah tersebut tak dapatlah nak meneruskan pengajian untuk anak-anaknya. PPS SJK Ping Meng dibuka pada 11 pagi dengan menempatkan seramai 18 orang daripada 6 keluarga dari sekitar Yap Tau Shah, iaitu 3 lelaki, 7 wanita, 2 kanak-kanak lelaki termasuk bayi dan 3 kanak-kanak perempuan termasuk seorang bayi. PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perdana dibuka pada masa sama dengan menempatkan seramai 8 orang daripada 3 keluarga dari Kampung Palembang.
artinya di Keluang terpaksa menggunakan sekolah. Dan sekolah tersebut tentulah tergendala anak-anak kita. Bagaimanapun puncanya lain tak ada. Kerana sistem pemparita. Jadi sebagai pegawai daerah di kawasan tersebut, ini Tuan Jamaluddin Abdul Hamid, kita mohonlah supaya dipertingkatkan lagi kualiti penjagaan sistem saliran di kawasan ataupun di daerah Keluang. Saya juga ingin memaklumkan bahawa nampak gayanya sebab orang dah mula pulang daripada perkampungan, daripada kampung, daripada desa, mahu meneruskan kehidupan yang tinggal di kota raya seperti di Selangor dan banyak tempat lain, khususnya daripada Pantai Timur. Laluan Gua Musang Kuala Lipis dikabarkan mula sesak dengan kenderaan perantau yang pulang ke ibu negara selepas Tahun Baru Cina. Jadi setakat ini daripada jam 8 pagi tadi, bila sampai di Gua Musang, mengambil masa sehingga 4 jam, 12 tengah hari. Itu baru sampai ke Gua Musang. Memang trafik agak lancar apabila masuki sempadan antara Kuala Kerai ke Gua Musang. Tapi Kuala Kerai kenderaan bergerak perlahan disusul keluar ke Gua Musang. Jadi bila sampai agak lewatlah dari jangkaan kerana terdapat kesakan di sepanjang laluan Machang ke Kuala Kerai. Kerana hari ini ramai yang pulang ke ibu negara kerana besok sudah mula bersekolah dan laluan pasti akan semakin sesak menjelang petang dan malam ini. Jadi pada teman-teman yang masih memandu, yang masih berada jalan raya, khususnya di kawasan daripada Pantai Timur, saya harapkan berhati-hati dan bersabarlah dengan keadaan kesesakan ini. Di teman-teman juga boleh menggunakan jalan. Kalau di Tanah Merah, untuk jalan di Kuala Kerai ke Musang ini, eloklah memilih menggunakan laluan Jeli Gua Musang. Itu kurang sikit. Tapi berhati-hati juga saudara. Musim-musim begini banyak gajah. Jeli Gua Musang selalunya ada gajah. Jadi saudara yang sama ada nak pergi ke Pantai Timur ataupun mau pulang ke Kota Raya, berhati-hati sekarang. Okey saudara? Itu laporan yang saya perlu berikan kepada anda. Laporan banjir, kesesakan lalu lintas dan sebagainya. Itu permulaan bicara saya saudara. Baik. Sebagaimana yang saya katakan, hari ini hari yang ke-50 Kerajaan Perpaduan berusaha untuk menangani derita rakyat. Dapatan saya, sebagaimana banyaklah portal-portal melaporkan, termasuklah portal daripada Selayang Pandang Net yang menulis bahawa harga makanan di kedai-kedai makan nampaknya masih mahal, walaupun semua harga barangan katanya sudah turun. Jadi peningkatan kadar dasar semalam OPR yang dilaksanakan oleh Bank Negara sejak tahun lalu memang diharapkan menstabilkan semula tekanan inflasi negara. Tapi walaupun Menteri Ekonomi Saudara Rafli Ramzi berkata kebanyakan segmen barangan dan perkhidmatan memang nampak ada penurunannya, tapi masih lagi belum dalam terkawal. Sebab itu bila dia kata agar peniaga menurunkan harga barang, pelik sikit sebab saya melihat bagaimana laporan daripada berita harian di mana pengusaha-pengusaha gerai dan restoran saat ini terpaksa menaikkan harga makanan sehingga 40%. Kalau dulu RM1 dah naik RM1.40 lah. Kalau dulu sepinggan mi RM1, dia sekarang ni RM1.40. Kalau RM2, jadilah RM2.80. 40% naiknya saudara. Ini kerana bekalan bahan mentah yang dikatakan agak mahal dikenakan oleh pihak pembekal. Sebagai Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, saudara Muhammad Azmi Abdul Hamid, dia kata tinjauan harga purata makanan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan peningkatan harga makanan yang agak membimbangkan para pengguna. Dalam sub kumpulan makanan dan minuman, bukan alkohol, harga daging dan ayam meningkat. Jadi akibat inflasi ayam dan daging tertinggi berbanding dengan barang lain telah meningkatkan harga makanan masak di kedai makan, termasuk di gerai katanya. Jadi MAPIM menerima banyak aduan daripada pengguna dan mendapati pengusaha gerai dan restoran menaikkan harga pada kadar 10 hingga 40%. Oleh itu, kita amat mengharapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan haiwan pengguna dapat memantau permasalahan ini, jagalah rakyat. Jadi memang kita tengok harga di pasar perlu dikawal harganya, begitu juga di kedai-kedai makanan.
Memang kedai makanan tu restoran. Lebih-lebih lagi nasi kandar ni memang ditulis itu harganya. Tetapi bila dikira, dia tak ikut harga yang dipaparkan. Ini juga perlu. Sebab kita ada akta pencacutan. Jadi kita mengharapkan agar ini pihak yang bertanggungjawab mengawal hal-ehwal kepenggunaan ataupun pihak berkuasa segeralah melakukan kawalan, dan kalau melanggar undang-undang Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan iaitu pada tahun 2011, maka perlulah penguatkuasa menguatkuasakan akta tersebut demi menjaga rakyat. Kerana bagaimanapun bila kita bertemu dengan kalangan peniaga-peniaga makanan, mereka mengatakan mana ada turun bahan mentah. Harga bahan mentah katanya masih turun. Masih lagi harga mahal. Jadi di sinilah permasalahan yang dihadapi oleh akhirnya pengguna. Rakyat yang terkesan. Bayangkanlah saudara kalau dah naik, macam mana menurut pemilik restoran kat Som. Katanya dia tidak melihat ada sebarang penurunan harga bahan mentah saat ini. Sekarang ni kalau menteri kata harga bahan mentah turun, tapi pembekal yang kita ambil tidak menunjukkan sebarang penurunan harga. Masih sama. Jadi kalau kita sendiri nak turun ke harga jualan makanan, tapi kita beli bahan makanan atau bahan mentah harga yang sama, rugilah katanya. Di sinilah letaknya permasalahan, dan pihak berwajib harus mantau permasalahan ini secara tuntas. Jangan berlepas tangan pula keadaan segini. Banyak saya nampak gini saudara. Dalam keadaan begini saya ketawa juga bila saya menatap satu catatan atau rencana pengarang dalam media sinar. Ini fakta sebenarnya saudara. Sekarang ni sebenar-benarnya barulah mereka tahu susahnya jadi menteri. Dulu kalau menjadi pembangkang, bercakap pumpang-pumpang, tak ada masalah. Tapi sekarang ni setiap rakyat sudah pun mula menilai menteri mana yang bijak dan rasional dalam mencari penyelesaian terhadap segala isu yang berbangkit, terutama yang melibatkan kehidupan rakyat. Jadi dalam keadaan sekarang ini, pak-pak menteri ini mereka tidak boleh sekadar memberikan penyelesaian secara sepintas lalu ataupun mengambil cara mudah. Contoh, bila kata masalah kekurangan telur dan harga yang melambung tinggi, ia tidak boleh diselesaikan dengan hanya mengimport bekalan itu dari luar negara. Itu bukannya untuk menyelesaikan masalah yang berpanjangan. Sepatutnya diusahakan Kementerian Pertanian menggalakkan warga kita untuk membuka ladang-ladang peternakan ayam telur. Sepatutnya begitu, kerana dalam tempoh 3 bulan, menurut teman-teman saya, untuk ternakan ayam lepas 3 bulan dah boleh menghasilkan telur. Jadi perlulah digalakkan anak-anak muda kita membuka ladang. Dalam keadaan begini perlulah diusahakan cari benih macam mana, kosnya bagaimana, beli bantuan. Saya faham dalam keadaan sekarang kerajaan memang tidak punya wang untuk berbelanja ke arah itu, sebab bajet belum lagi boleh digunakan wang negara. Tetapi saya yakin tentulah Kementerian Pertanian misalnya mesti ada bajet-bajet yang terdahulu yang belum diguna pakai. Gunakanlah bajet-bajet terdahulu yang masih boleh diguna pakai untuk segera menubuhkan ataupun menggalakkan anak muda membuka ladang-ladang ternakan. Baru nampak penyelesaian. Bukannya pergi ke India bawa balik telur. Jadi akhirnya telur yang dibawa dari India lebih mahal, yang saiznya kecil. Grade C pun harganya sudah sampai ke tahap grade A. Saya sebab rakyat mahukan penyelesaian secara tuntas dan lebih praktikal. Kerana isu ni dah lama membelenggu kehidupan rakyat. Dah 4 tahun. Dulu sebelum tu bercakap, masa berkempen, mahu menyelesaikan masalah. Apa dah jadi sekarang? Sekiranya menteri hanya memberi penyelesaian yang bersifat sementara, pastinya saudara, sedikit sebanyak ia akan menghampakan perasaan rakyat, dan tentulah rakyat akan kecewa kerana mereka mengharapkan isu yang tidak dapat selesaikan oleh kerajaan terdahulu gagal diuruskan dengan baik. Saudara, harapan rakyat amat tinggi apabila terbentuknya kerajaan perpaduan.
Tambah-tambah lagi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melontarkan kenyataan mahu menangani derita rakyat. Sekarang ni begitu juga dalam isu kenaikan kos sara hidup dan peningkatan harga barang di pasaran. Nampaknya masih belum ada penyelesaian. Kedai makan mengatakan barang mereka beli mahal. Kementerian kata ada dah susut. Ya, walaupun dua kementerian diwujudkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, iaitu Kementerian Ekonomi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Namun sehingga hari ini belum nampak solusi bahan baru kecuali bantuan khas yang dijenamakan. Hanya bantuan khas dijenamakan semula. Ini bakul rahmah dan sebagainya. Rakyat tak mahu. Persoalan itu, rakyat mahukan solutions. Ataupun solusi yang panjang. Dia tak mahu solusi jalan pintas terhadap kemelut yang melanda mereka. Mereka itu tindakan berkesan dalam jangka pendek, sederhana dan panjang perlu dilakukan. Pak Menteri tak boleh memberikan solusi yang dilihat seperti tangkap muat tanpa pengukuhan daripada aspek tindakan secara praktikal. Mungkin saudara, inilah satu pembelajaran baru pada menteri-menteri yang kebanyakan kita yakin tidak punya pengalaman sebagai wakil kerajaan. Mungkin juga sekarang baru mereka tahu bukan mudah untuk menjadi menteri dan lebih mudah menjadi pembangkang yang daripada duduk di kursi kerajaan. Saya setakat ini kalau kita buat kajian, memang tidak dinafikan setakat ini banyak formula-formula yang dilontarkan oleh pak-pak menteri kita ni dilihat masih gagal. Jangan nak membuka dada, mendabik dada dah susah, tak boleh. Ini sudah masuk hari yang ke-50 hari. Kerajaan mahu menangani masalah rakyat, penderitaan rakyat. Sekarang ni bila formula kenyataan menteri-menteri ni agak mengecewakan rakyat. Contoh, bersin saya bila sebut masalah ini, saudara. Contoh, bila Pak Menteri mengatakan kalau harga ayam mahal, dia kata jangan makan ayam. Itu bukan satu solution, bukan satu formula yang baik. Tapi rakyat mula bercakap. Bila Menteri Penerangan Dalam Negeri dan kawalan makanan dan sebagainya, bila bercakap soal, bila katanya harga babi naik, maka isu itu akan dibawa ke ke kabinet. Ini menghampakan rakyat. Persoalan ini. Kemudian import telur yang lebih mahal dari India. Harga grade C. Bukan harga grade C. Telur tu saiznya grade C, tapi dijual pada harga grade A. Kemudian ada pula menteri minta supaya dipulaukan peniaga-peniaga restoran. Itu juga bukan satu formula yang baik. Pak Menteri, sepatutnya anda harus bercakap ataupun memikirkan terlebih dahulu sebelum melontarkan kenyataan. Itu yang penting. Jangan main cakap begitu saja. Ini bukan zaman untuk melontarkan apa saja sebab anda bukan pembangkang dah. Begitu juga bila ada orang bertanya tentang kadar OPR. Sebab bila berlakunya kadar OPR ataupun kadar faedah semalaman yang kononnya dia mungkin dilakukan oleh Bank Negara, kedua ini akan terkesannya kepada rakyat yang terpaksa membayar bulanan. Sebab faedah bank juga akan dinaikkan. Artinya rakyat terpaksa membayar hutang mereka pada bank lebih tinggi lagi. Jadi bila diutarakan oleh wartawan ataupun orang bertanya pada menteri, saya dengar apa yang tular dalam media sosial. Pak Menteri kata ini bukan hoya-ho, saudara. Bila dia kata bila kenaikan kadar OPR ni, dia kata kena tanya menteri, kena tanya Bank Negara. Ini bukan urusan menteri. Saya geleng kepala, saudara. Sepatutnya carilah formula-formula yang lebih berkesan. Contoh, bila orang bertanya soal kenaikan kadar OPR ni, kerajaan akan memastikan kadar OPR tidak dinaikkan. Kita akan mencari upaya sebaik mungkin demi lestari kepentingan rakyat. Barulah rakyat lega. Ini boleh cakap, ini bukan tugas kita orang politik, bukan tugas menteri, tugas bank. Kena tanya bank lah. Aduh, saya dengar begitu saya terkejut. Saudara, sebab itu saya katakan setakat ini belum ada formula-formula daripada pak-pak menteri kita ni yang dilihat membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam melaksanakan impian
dan lestari untuk menangani derita rakyat. Orang bercakap soal kenaikan harga minyak, minta supaya harga minyak diturunkan, masih belum lagi. Bila saya dengar pula ada satu culipan, kalau minyak turun, orang tak ada kerja lah. Pula dah. Jangan bercakap sebarangan. Dan belum ada lagi. Janji kononnya harga kereta nak turun, tak juga berlaku. Dan belum ada formula bagaimana untuk memberikan pendidikan percuma sebagaimana yang diwawarkan. Belum ada formula untuk menaikkan gaji minima kepada RM2,000 sepanjang musim kempen dulu ada. Ini keadaan saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya mengharapkan agar dalam bajet yang akan dibentangkan pada bulan Februari, rakyat menunggu dengan penuh harapan dan penuh perhatian. Sekembalinya yang berhormat Perdana Menteri daripada negara Brunei, lautan selama 2 hari, biarlah ada sesuatu pengumuman yang mantap yang rakyat boleh berpaut. Sebab keadaan sekarang ni, saya nak cakap terus terang, rakyat memang terkesan saudara. Kita masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu. Sebab sebagaimana yang saya katakan, dasar ekonomi kita belum jelas ke arah mana kita nak pergi. Kalau zaman Tun Razak, saya dah bercakap 3-4 malam dulu, ia dasarnya dasar berbau sosialisme. Jangan ikut pula dasar Dr. Mahathir, sharing the prosperity ataupun berkongsi kekayaan. Itu dasar dia. Saya bersetuju kalau dasar macam mana yang dilakukan oleh Datuk Najib. Dia campuran aduk ini antara dasar yang berkongsi kekayaan dalam konsep sosialisme. Itu lebih baik, semua dapat merasa. Dan hingga saat ini kita tengah ternanti-nanti, ke manakah dasar ekonomi negara kita yang mau dibawa oleh kerajaan perpaduan ini, saudara. Malahan sekarang ni itu soal dasar ekonomi. Bagaimana dengan soal undang-undang? Rakyat tertanya-tanya ni. Tambah lagi bila minggu lalu isu perbicaraan Datuk Seri Najib ditangguhkan pada bulan hadapan, 24 Februari pula. Sebab ramai yang bercakap sejauh mana pembelaan terhadap keadilan perbicaraan. Bukan keadilan Datuk Najib, tidak. Keadilan perbicaraan ke atas Datuk Najib itu benar-benar dilakukan secara tuntas. Apa yang kita lihat sekarang ni, semua orang dah mula bercakap soal Madani. Semua orang bercakap soal Madani. Jadi Madani ni keadilan yang bagaimana? Memang kita masyarakat sekarang ni harus dijelmakan atau menghayati masyarakat Madani. Kalau masyarakat Madani, masyarakat yang sentiasa mempertahankan hukum dengan penuh keadilan. Ini yang diharapkan. Sedangkan rakyat masih terkesan dengan soal kemiskinan. Sebab itu saya lihat masih lagi berterusan mereka yang punya wang dalam simpanan wang pekerja KWSP yang minta supaya tuntutan mereka supaya diizinkan pengeluaran wang tersebut. Masih lagi sepi. Menteri Kewangan, ialah dia sibuk sebab Perdana Menteri sepatutnya timbalan Menteri Kewangan. Sahabat saya Datuk Ahmad Maslan kena buat kerja, kena bertanya dengan Menteri Kewangan. Gini apa nak dibuat? Sebab mantan Perdana Menteri dulu pun mula dah bercakap dah. Dia kata zaman saya dulu semua orang memperjuangkan soal EPF atau KWSP. Sekarang tak bersuara, saya tetap bersuara. Saya bersetuju dengan pandangan rakyat yang terkesan. Mereka berada dalam kehidupan yang sukar sekarang ni. Sebab itu pimpinan harus memikirkan bagaimana dalam saat harga barang yang mahal ini, janganlah pula kita pemimpin meminta supaya rakyat pula yang mengawal harga, ataupun rakyat pula yang memastikan harga barang itu turun dengan melakukan boikot dan sebagainya. Itu bukan satu formula yang baik. Cari usaha lain. Sebab itu mereka harus juga memikirkan bagaimana untuk menjelmakan. Sebagaimana seorang sahabat saya daripada Perak, dia mengata, dia nelefon saya 2-3 malam dulu, dia menyarankan, saya saudara Nordin, dia kata pimpinan harus memikirkan agar gaya hidup rakyat untuk menggunakan makanan-makanan tempatan. Gaya hidup itu, the lifestyles of Malaysian, tidak lagi mengutamakan barang-barang import. Itu juga boleh jadikan cara untuk mengurangkan. Jadi supaya pengusaha-pengusaha tempatan ini ditingkatkan pengeluaran mereka dan pemasaran bahan-bahan mereka itu terjamin. Galak-galak rakyat makan goreng pisang tu macam-macam. Kalau buat aiskrim boleh bawa banana split lah. Kalau macam buah durian boleh buat aiskrim durian. Tak perlunya kita mengambil aiskrim daripada luar.
Saya bukan nak menjenamakan banyak, saya tak boleh sebut lah saudara nama-nama jenama itu menyalahi apa yang perjanjian saya dengan mereka menyediakan laman untuk saya ni. Tapi banyak harga-harga, kalau pergi ke pusat beli belah, harga aiskrim saja satu kon pun sudah sampai RM85. Sepatutnya digalakkan rakyat untuk gaya hidup memakan makanan tempatan. Itu caranya. Contoh selain daripada ini daging, bertukarlah pada ikan air tawar yang banyak yang boleh ada pengusaha lakukan di pinggiran sungai. Tapi janganlah pula dinaikkan harga. Sebab harga saudara Abdul Rahim, kenapa Blogger UMNO mula serang Pakatan Harapan? Langkah apa pula? Ini tak ada cara. Ini bukan menyerang Pakatan Harapan, tidak. Saya menyuarakan supaya kita mesti lihat saudara. Kita mesti lihat bahawa kita mesti adil dalam perjuangan. Saya bukannya macam-macam orang tertentu. Kalau tak betul, kita cakap tak betul. Janganlah kerana kita menyuarakan satu dianggap sebagai serangan. Kita bukan menyerang. Saya bersimpati sebab saya katakan, saudara, dalam saat sekarang ini memang mereka sedang berusaha untuk menyerang Dr. Seri Anwar Ibrahim lebih teruk. Jadi sebelum orang menyerang, baik saya memberi kritikan agar pak-pak menteri yang ada ni sedar. Jangan duduk sedap diri. Dulu pun masa Menteri UMNO dulu pun saya serang juga. Bukan saya serang, saya menyatakan kebenaran. Lain tak ada adalah kepentingan rakyat. Ini penting saya. Dan sekarang ni sepatutnya difikirkan. Memang rakyat tengah tunggu. Saya mengharapkan. Sebab itu saya katakan berkali-kali, saya katakan rakyat menanti dengan penuh harapan bajet yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat dan Seri Anwar Ibrahim. Mudah-mudahan ini apa yang kita nyatakan dapat dijadikan panduan ataupun bahan-bahan untuk diadun dalam bajet akan datang. Itu saja, bukan kita serang. Saya tak menyerang saudara. Saya minta maaf lah saudara. Abdul Rahim ni dia kata dia orang nak tunjuk pandai. Bukan nak tunjuk pandai saudara. Ini bukan nak tunjuk pandai. Saya menyuarakan apa yang berlaku sekarang ni. Mungkin Pak Menteri dia tak merasai denyut nadi rakyat. Soal yang serang Dr. Seri Ibrahim ini, budak-budak muda belum kenal Dr. Seri Anwar Ibrahim dalam sepak terjang politik, kata Mat Chin. Saya mengharapkan kita harus memberi sokongan kepada beliau dan memberi pandangan. Jadi dalam keadaan sekarang ini memanglah harapan rakyat terlalu tinggi. Masalah yang saya lihat, harapan rakyat terlalu tinggi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu saya katakan, sekali bila saja serban tersangkut, sangkut di dawai ke di mana pun, rakyat mahu melihat ketegasan. Apa yang berlaku sekarang ni? Kalaulah serban lebay tu tersangkut dekat dawai, habis dah koyak bajunya dah rabak dah. Tapi dalam keadaan begitu, bukanlah kita nak koyakkan lagi bajunya, tidak. Tapi kita buka dia punya serban dan nyatakan kena perlu dijahit. Dalam keadaan begini saudara, sebab keadaan ini saya dengar lah saudara, macam-macam sembang orang sebelah sana mempertahankan isu korupsi politik yang dah masuk hari keempat, hari kelima. Sebab itu saya berkatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu bercakap, kalau takut di lambung derita, jangan bicara soal perjuangan. Ini soal perjuangan menentang korupsi. Datuk Seri harus berani meminta supaya pegawai kerajaan ataupun penguasa melaksanakan tugasnya setuntas mungkin dan secepat mungkin. Sebab hari ini rakyat nak tahu. Sebagai contoh saya katakan, masalah Zeti kenapa tak dibawa ke mahkamah lagi? Pembicaraan Hakim Nazlan kenapa tak dibawa ke mahkamah lagi? Itu soal pembicaraan Datuk Seri Najib. Yang banyak warga melihat bahawa pembicaraan itu dilihat tempang. Bagaimana dengan apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak beliau berada di anjung kuasa di Sri Belimana, beliau mengatakan ada berlaku ketirisan. Soal 600 bilion, soal 92 bilion. Rakyat nak tahu. Bila nak tangkap orang-orang begini? Siasatan dah dibuat. Jangan ada lagi apologetik. Jangan lagi ada perbincangan soal fikir. Kalau kita buat begini nampak balas dendam. Ini bukan soal balas dendam. Sebab rakyat dah tak sabar. Sebab rakyat merasakan mereka yang melakukan segala kebejahatan ini yang menjadikan rosaknya ekonomi kita. Sebab itu rakyat mahu satu keputusan yang tuntas.
Secara ajib. Dia kata bagi duit dan dia orang anggap dia bantu selesaikan masalah. Bukan begitu. Bukan masalahnya. Saudara Noriman Karab dia kata nak bagi pandangan pun kena fikir panjang. Ini memang betul saudara. Bila kita nak bagi pandangan, fikir dulu. Jangan main terjah begitu saja. Saya bersimpati Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau mempunyai barisan menteri yang saya kata kadang-kadang tak mampu untuk membantu harapan beliau. Sebab saya kata contoh, bagaimana masalah tentang mereka yang sekarang ni, saudara ini, saya tak katalah terpulanglah pada sama ada Datuk Saifuddin Nasution ke, Datuk Azalina Osman ke, saya tak tahulah. Tetapi masalah sekarang ni rakyat tertunggu-tunggu. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah mengata, dia tunjuk, ini kita dapat senarai syarikat-syarikat yang membantu ataupun yang memberi peruntukan politik kepada parti-parti pembangkang. Memang kalau nak ambil tindakan tak boleh. Nanti dia anggap kejam sebab dia orang bagi pada orang lain, kita tak dapat, tak boleh. Tetapi kalau ada ruang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tan Sri Azam Baki. Tan Sri Azam Baki mengatakan bahawa pihaknya sedang melakukan siasatan. Segera percepatkan sebab benda dah jelas. Laporan telah dibuat. Jadi hasil kita nak tahu. Soal siapa yang melakukan kebejatan, berlaku sehingga melibatkan kononnya ada 600 bilion. Okeylah, ketepikan soal 600 bilion. Tapi bagaimana 92 bilion? Ada figura-figura ataupun orang-orang tertentu yang disyaki juga terlibat melakukan ketirisan tersebut. Adanya kontrak-kontrak rundingan terus. Ini bukan sikit. Bukan sedikit wang negara dihabiskan. Kerana kononnya untuk melakukan untuk penambahkan stimulus package ekonomi, untuk merangsang ekonomi saat negara berada dalam keadaan darurat. Dan diambil wang peruntukan daripada khazanah negara, tapi bagaimana kedudukannya perlu ada siasatan. Kalau benar sekarang ni terjadi sesuatu yang tidak baik, siasatan itu dah dilakukan, maka perlulah dihadapkan mahkamah dan orang begitu kena dipulangkan balik wangnya. Bagaimana dengan Pandora Paper, Datuk Seri? Rakyat tertunggu-tunggu. Jadi akhirnya kita tak mahu Perdana Menteri dilihat hanya sekadar mampu melontarkan persoalan-persoalan retorik tanpa ada penyelesaian. Saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan, saya dah bercakap, dia tidak mempunyai lampu ajaib, dia tidak mempunyai tongkat sakti. Saya tahu. Tetapi mesti kerahkan menteri-menteri yang bertanggungjawab. Suka tak suka, I want to see this solved. Saya dah dapat, ini dapatan saya. Adanya penyelewengan. Penyelewengan ini mesti dilakukan secara tuntas. Mesti mereka yang melakukannya dibawa ke muka pengadilan. Kalau mereka masih lagi punya simpanan wang itu mestilah dirampas. Sebab itu akta korupsi ini yang mengemukakan di Parlimen, yang merubah akta itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Ini yang membuatkan beliau berbalah dengan pimpinan era Dr. Mahathir dulu. Dr. Mahathir bercuti 2 bulan, Datuk Seri Anwar Ibrahim memangku jawatan sebagai Perdana Menteri, maka dipinda akta korupsi. Dan laksanakanlah akta itu. Jadi pada menteri-menteri yang ada, yang mengelilingi Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka harus melaksanakan dan kena tegas dengan kaki tangan kerajaan. Airul, kenapa masa Pak Mael jadi PM duit 92 bilion, kenapa Pak Mael tak tahu? Yang ini saya tak tahu, Airul. Dia boleh cakap dia tak tahu, tetapi mesti disasat. Semua orang boleh cakap saya tak tahu, saya tak tahu. Dok tanya Dr. Mahathir lagi sebab. Saya tanyalah Dr. Mahathir, macam mana wang boleh hilang 30 bilion? Saya tak tahu macam mana mereka buat lagu tu. Itu jawapan dia. Bagaimana Maminko, kerajaan negara rugi 30 bilion di London? Saya tak tahu. Asyik tak tahu sampai bila lagi? Rakyat terus menderita. Kita mahu supaya ada pengajaran yang tuntas. Sebab selepas ini saya melihat bahawa negara kita masih punya kemakmuran, saudara. Jangan berterusan. Kita mahu supaya saya dah semalam, 2 malam lepas saya dah menegur. Kaki tangan kerajaan mesti sealiran dengan pemikiran yang bawa Perdana Menteri. You are serving to the Prime Minister yang sekarang ini berusaha untuk melakukan pembersihan. Kalau tak bersetuju, sila letak jawatan. Saudara Ahmad Zahid dia kata tangkap bekas Gubernur Bank Negara, Tazli Zeti. Itu
Saya tidak mau menuduh dia sebagai pengumpat pinjaman. Tak baik. Tak baik kita. Kalau ada bukti sekarang ni apa yang berlaku, maka ni pihak penguasa di Singapura menyatakan bahawa adanya wang yang begitu banyak, puluhan ke ratusan juta dalam akaun suami bekas Gubernur Bank Negara. Bagaimana berhubung siasatan tersebut? Ini yang rakyat nak tahu. Saudara Haris ni, Pak Mai orang UMNO bersih dan terbaik. Saya tak kata begitu, saudara. Bagi saya tak mengatakan, orang ni bersih. Tak. Biarlah pihak berkuasa menyiasat. Saya tahulah, saudara fikir bahawa saya orang UMNO, saya akan puji. Saya dah cakap dulu, kalau satu berlaku, kita tidak akan membiarkan ianya disimpan di bawah kapet. Saudara, kita tidak boleh. Hari ini saya bersetuju untuk bersama-sama dengan Datuk Zahid Hamidi mendukung perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghapuskan korupsi, kronisme dan nepotisme. Itu satu matlamat dan impian mulia, dan ini akan terhalang seandainya kaki tangan kerajaan tidak bersama-sama dengan pimpinan. Saudara Tok Wan, boring ya suara. Saudara nak boring lah. Macam mana mungkin saudara marah saya menegur Perdana Menteri. Sekarang ni Saudara Azlani Abdul Kadir, Allah dah bagi peluang jadi Perdana Menteri hari ni. Jadi selama beberapa tahun dia duduk canang macam-macam. Jadi sekarang ni buatlah. Betul, saya setuju. Saya bukan tak tahu, saudara. Bukan saya tak tahu, saudara Noriman. Dia kata kalau saya pun tak tahu, tak payah buat pencerahan. Saya bukan tak tahu, saya tahu. Tapi kadang-kadang permasalahan undang-undang menghalang saya untuk menamakan. Kita tahu ada kebejatan berlaku. Saya tak boleh sebut nama tu. Saudara memang tak tahulah, saudara mungkin minta saya melakukan provokasi supaya sebut benda itu supaya saya pula nanti kena saman. Kita cuma mengharapkan Tan Sri Azam Baki melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah, laksanakan tugas sealiran dengan harapan impian Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan menteri-menteri yang ada. Sementara itu, menteri-menteri yang dah jadi menteri sekarang ini, janganlah lalai, janganlah keseronokan. Laksanakan tugas anda dan jangan sesekali melontarkan buah fikiran yang bukan-bukan. Itu yang saya lontarkan. Saya katakan bagaimana kalau macam Rafizi Ramli duk bercakap benda begitu, harga barang mahal kita boikot, harga ayam mahal jangan makan ayam. Itu bukan jawapan, itu bukan formula. Yang kita nak tahu how to solve it. Ini yang saya harapkan. Setiap malam saya bagi pencerahan ini supaya pimpinan sedar rakyat di bawah masih lagi menderita. Matlamat kerajaan perpaduan hari ini lain tak adalah untuk menangani derita rakyat. Jangan dibiarkan rakyat terus menderita. Rakyat nak tunggu apa tindakan. Bercakap, semua orang boleh bercakap. Sebagai pembangkang, semua orang boleh bercakap. Tapi sekarang ni perlu dilaksanakan setiap apa yang dijanjikan. Hari ini rakyat nak tahu bagaimana berhubung dengan 600 bilion. Sejauh mana benarkah wang itu lesap? Kalau lesap, kemana pergi wang itu? Perlu disiasat. Kalau mereka melakukan dianggap sebagai jenayah, sumbat ke dalam. Tak ada masalah. Jangan ada simpati lah, jangan ada apologetik, tak payah. Begitu juga, okey, tak jadi siapa ni 600 bilion, kononnya 92 bilion. Masih lagi besar. Bukan kecil, 92 bilion. Dulu Datuk Najib yang dituduh 2.8 bilion pun satu negara mengelegak. Ini 92 bilion. Kena siasat setuntas mungkin. Jangan kita biarkan benda itu berlarutan. Jadi pihak yang berkuasa melaksanakan penguatkuasaan. Pihak yang merancang lakukan perancangan ekonomi rakyat. Saya tahu Saudara Faizal Muaz dia kata kerajaan baru lagi. Jadi satu persatu diuruskan. Saya setuju. Tetapi hari ini dah masuk 50 hari. Sebab itu saya melakukan countdown. Jadi saudara, macam Ajib dia kata, Kes Zahid apa cerita pula, kenapa asyik tangguh? Ini pun satu persoalan. Dia jangan ditangguhkan, diteruskan. Apa yang perlu diteruskan, teruskan. Tak perlu penangguhan. Saya tak nampak Zahid minta penangguhan. Dia pun nak selesaikan segera mungkin. Kadang-kadang sekarang ni dia kata 90 bilion pun dah tak ada. Dah kena kencing ke? Bukan, saudara Sam gitu Sam dengan dia kata. Saudara, saya melihat saudara Azinuddin takut di lambung ombak, jangan berumah tepi pantai. Benar. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah tepi pantai. Kalau takut dengan cabaran dan dugaan, jangan bicara soal perjuangan. Ini bukan main-main, saudara.
Saudara Adam Arif, dia kata 2-3 hari ni saya asyik condemnkan Perdana Menteri 10 dan Menteri Pakatan Harapan. Saya tidak mengkondem. Saya katakan saya bersimpati dengan beliau. Buat apa saya nak condemn? Saudara, kadang-kadang saudara dengar, saya tak tahu bagaimana anda mendengar perspektif yang mana, naratif mana yang anda fikirkan. Saya melontarkan, sebenarnya saya katakan saya tahu bahawa keadaan sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim juga penuh dengan kekangan-kekangan. Pertama, dia baru. Yang keduanya, menteri-menteri sekarang ni yang kita lihat masih lagi. Saya nak ucapkan tahniah lah. Contoh, saya kata Menteri Kesihatan Dr. Nadian, alhamdulillah hari ini 172 bertambah susut. Tahniah. Yang baik kita kata baik. Tapi kalau Rafizi Ramli bercakap benda begitu, orang gelak, takkan kita nak puji pula. Takkan kita tak boleh bersuara. Takkan bila kita bersuara, kita dianggap menentang atau mengkondem pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak betul tu. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pun boleh memerlukan feedback ataupun apa kata suara rakyat. Takkan cerita macam saya contoh, saya dah bagi tahu dah, saya dah pesan dah. Waktu saja isu Kinzir misalnya, buka saja saya kata ini tak sepatutnya dijadikan berita. Sekarang nak bercakap pun biarlah dalam surat khabar Tionghoa, surat khabar Cina. Ini tidak. Dia cerita pula masalah harga babi akan dibawa ke kabinet. For what? Ini sensitiviti orang Melayu. Tak sepatutnya begitu. Sebab itu bila selepas mesyuarat kabinet, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sebut pun benda tu. Dia tahu. Kos kes dan juga terowong pun takkan senyap saja. Betul, saudara acara bentayan. Kita mahu segala-galanya dilakukan secara tuntas. Yang paling penting sekarang ni, saya melihat isu rakyat mesti ditangani. Datuk Salihuddin Ayub, jangan mengulangi kesilapan yang anda lakukan sewaktu anda berada dalam Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Bukan anda tak pernah jadi menteri. Datuk Salihuddin Ayub pernah jadi menteri pertanian saat berada di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Masa itu Dr. Mahathir Perdana Menteri. 22 bulan yang berakhir dengan langkah Sheraton. Kenapa rakyat marah? Sebab kenyataan-kenyataan dibuatkan, orang kata merepek punya kenyataan. Kenyataan merepek, bila tanam pesawat, tanam nanas belakang rumah, nak kira pula ikan dalam laut. This is not a ministerial statement. Hari ini dah buat balik perangai yang sama. Ini keadaannya. Jadi kita harap jangan mengulangi. Cukup-cukuplah. Usahakan memberi sesuatu benda yang rakyat lega. Kesian saya. Saya amat bersimpati Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengharapkan bantuan daripada menteri-menteri yang ada. Tambah pula macam dengan komen ni, tiba-tiba pula nak mengundang pula pakar daripada Singapura untuk menyelesaikan masalah majlis perbandaran dan sebagainya. Ini juga kenyataan-kenyataan yang tak baik untuk kerajaan beliau. Saya haraplah saudara Tun Putih, rakyat tertekan dengan harga barang sekarang ni. Betul. Mesti diusahakan cari. Bukan tak cukup dengan bakul rahmah. Tidak cukup dengan beri bantuan begitu saja. Satu tindakan yang tuntas. Menteri panggil semua pembekal-pembekal, mereka yang mau masuk, yang diberi permit sebagai pengimport. Kalau kamu tak nak bawa menurunkan harga, kamu meletakkan kepentingan kamu lebih tinggi, maka kerajaan salahkan kerajaan. Kalau AP ini dibuka semula. Saya dah bercakap dulu lagi, tahun dulu saya dah bercakap. Kalau masalah kenderaan, masalah pengangkutan tinggi, panggil Menteri Pengangkutan. Kenapa benda ini boleh berlaku? Tuan penyeluri macam mana? Harga minyak macam mana? Ini masalah ni perlu diselesaikan. Bukan hanya melontarkan pandangan-pandangan yang berbentuk populis. Tetapi akhirnya bukan populis. Koyak, brother. Saya tidak mahu kerajaan perpaduan yang ada hari ini yang menjadi harapan rakyat dilihat dalam keadaan yang tempang. Kesannya bukan sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh kalangan menteri-menteri yang dilihat tidak membantu beliau. Sebelum saya bercakap lebih lagi, saudara, dah mula panas ni. Kita sabar-sabar dulu. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.